Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel pengajian Cikgu Suzaima. Hari ini Cikgu akan terangkan tentang pola aliran dagangan iaitu bahagian B alih bentuk komunikasi semester 3. Untuk pengetahuan kamu, pola aliran dagangan baru pernah sekali keluar dalam peperiksaan STPM iaitu pada STPM 2013 ulangan. Ya. STPM 2013 ulangan. So, hari ini kita akan bincangkan soalan STPM 2013 ulangan nombor 16. Sebelum tu, cikgu imbas kembali apa dia rumusan kata kunci pola, iaitu kata kunci pola perubahan. Jika dalam soalan jika kamu menjumpai mana-mana kata kunci yang menunjukkan perubahan seperti perkembangan, perubahan, pergerakan, aliran, pola perubahan, jelaskan trend. So, cikgu ringkaskan sebagai mnemoniknya Kugaput. Bermaksud kamu kena mengikut pola perubahan, iaitu penulisannya perlu ditulis seperti meningkat, menurun, tidak konsisten ataupun konsisten. Cuba cikgu nak ingatkan di sini, aliran di sini ialah aliran sahaja. Aliran saja, bukan aliran dagangan. Kalau aliran dagangan, dia mesti mengikut konsep ekonomi. Nanti cikgu akan terangkan sebentar lagi macam mana aliran dagangan yang perlu mengikut konsep ekonomi. Jika soalan itu hanya aliran saja, tak ada dagangan, aliran saja, bermaksud dia kena ikut format pola perubahan. Untuk pengetahuan kamu, aliran ini pernah keluar dalam STPM tahun 2001. Perkembangan ini juga pernah keluar dalam STPM tahun 2000. Nanti cikgu akan tunjukkan soalannya. Untuk pola bandingan, jika dalam soalan kamu jumpa perkataan bandingkan, bermaksud kena ikut pola bandingan. Perbandingan pun ikut format bandingan. Perbezaan juga ikut format perbandingan. Dia pernah keluar soalan perbezaan ini pada STPM tahun 2000. So, soalan yang menggunakan kata kunci bandingan seperti perbandingan atau perbezaan perlu mengikut format, iaitu kita kena terangkan yang paling tinggi dan paling rendah untuk perbandingan secara menegak dan perbandingan secara inter, iaitu antara yang mana lebih tinggi dengan yang mana lebih rendah. Untuk pola umum pula, jika dalam soalan menyatakan pola saja, tak ada perubahan dan tak ada perbandingan, tak ada bandingan, pola saja, dia adalah pola umum. Dan jika dalam soalan tiada langsung kata kunci perubahan, tak ada perubahan, tak ada perkembangan, tak ada pergerakan, tak ada aliran, tak ada trend, tak ada pola perubahan, tak ada bandingkan, tiada kata kunci bandingan juga, bermaksud soalan itu perlu ikut pola umum. Di dalam pola umum mesti gabungkan jawapan antara pola perubahan dan juga pola bandingan. Maksudnya kena cerita dua-dua. Cerita dulu pola perubahan, kemudian cerita pola bandingan. Dan perlu ingat, dalam pola umum yang ada gabungan jawapan pola perubahan dan pola bandingan, perubahan hanya ada jika ada 2 tahun dan ke atas. Maksudnya 1 tahun ke atas ataupun 2 tahun dan ke atas. Kalau dalam soalan tu hanya ada 1 tahun, maka tiada pola perubahan di situ. Dan perlu diingat, pola bandingan jika ada 2 tahun dan ke atas, hanya bandingan secara menegak saja yang kita nyatakan. Itu paling tinggi dengan paling rendah. Dalam format juga perlu kamu tahu kita ada 2 format, bergabung dan format berasingan. Kata kunci format bergabung biasanya dalam soalan tu dia nyatakan jelaskan sebab berlaku keadaan sedemikian ataupun tafsirkan ataupun berikan ulasan. Ini contoh soalan seperti soalan 2013. Ulaskan. So, jika tiada lagi kehendak soalan lain selepas data, contohnya bincangkan apa-apa, maksudnya format itu format bergabunglah. Format berasingan pula, dia akan menghendaki satu lagi kehendak soalan seperti dia kehendaki bincangkan, huraikan kesan ataupun sebab ataupun langkah-langkah. Contoh soalan menggunakan kata kunci perkembangan iaitu soalan STPM tahun 2001. Ini contoh soalannya, dia menggunakan kata kunci perkembangan.
Jadi jawapannya perlu dihuraikan seperti meningkat, menurun, tidak konsisten dan sebagainya. Ini pula contoh soalan STPN tahun 2001 menggunakan kata kunci aliran. Okay? Aliran, menggunakan kata kunci aliran, kita kena ikut format perubahan seperti meningkat, menurun, merosot tu maksudnya menurunlah, dan sebagainya, tidak konsisten dan sebagainya. Ini pula contoh menggunakan kata kunci aliran dagangan. Ini cikgu cakap soalan aliran pernah keluar dalam STPN 2001 yang mana aliran saja, dia tak ada aliran dagangan, aliran saja. Nampak ni aliran pinjaman, aliran saja. So bila aliran saja, tak ada aliran dagangan, kamu kena ikut format perubahan seperti meningkat, menurun, tidak konsisten dan sebagainya. Ini skema jawapan untuk STPN 2001 menggunakan kata kunci aliran saja. So kita ikut format perubahan. Tapi jika dalam soalan tu menggunakan aliran kata kunci aliran dagangan seperti soalan STPN 2013 ulangan nombor 16, huraikan aliran dagangan Malaysia dengan negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010. Terangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya. So, bila menggunakan kata kunci aliran dagangan, perlu mengikut konsep ekonomi. So, konsep ekonomi yang perlu kamu tahu ialah yang ini. Aliran dagangan adalah sama dengan ekspor tolak import. Dan jika kamu kira aliran dagangan, bila kamu kira ekspor tolak import tu dapat nilai positif, bermaksud ekspor itu melebihi import. Dalam kata lain, aliran dagangan tersebut mengalami lebihan dagangan. Jika kamu kira ekspor tolak import tu dapat nilai negatif, bermaksud import melebihi ekspor. Dalam kata lain, aliran dagangan tersebut mengalami defisit. So, untuk analisis soalan STPN 2013 ulangan ini, nombor 16 ini, yang cikgu nyatakan tadi, bila menggunakan konsep ekonomi, kita baca kat sini sama ada menggunakan istilah defisit atau lebihan dagangan saja. Tak ada seperti pola perubahan dengan bandingan. Dia berbeza sebab dia mengikut konsep ekonomi yang perlu kamu nyatakan sama ada dia defisit ataupun dia mengalami lebihan dagangan. Kemudian, format ini ialah format berasingan. Yang dikehendaki di sini ialah langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya. So, langkah di situ jadi 2AP, 2AD dengan 2AP. Format penulisan ialah 2AD dengan 2AP. 2AD ni kita akan ceritakan dari segi jumlah keseluruhan sama ada dia mengalami lebihan atau defisit. Kemudian kita akan tengok setiap sektor tu macam mana keadaan dia mengalami defisit atau lebihan dagangan. So kita ada 2AD di situ, kita bagi lebih ekstra sebagai backup 3 AD. Untuk sebagai backup kamu, jika kamu melakukan kesalahan, ada lagi backup di situ. So 2AP di situ ialah langkah untuk meningkatkan ekspor Malaysia melalui kualiti barangan, misi perdagangan, pelbagai barang, prasarana fizikal, harga barang. Kita tengok lebih lanjut. Untuk idea yang pertama, kita tengok secara keseluruhannya. Jika kita perhatikan di sini, keseluruhannya, kita tengok bila ekspor tolak import, kita akan dapat nilai, tengok 5002.6 tolak 5069.8. So ini lebih kecil ekspor lebih kecil berbanding dengan import. So bila kita kira, kita akan dapat nilai yang negatif, bermaksud jumlah dia mengalami defisit. So macam mana kita nak kira pengiraannya? Kita kira tadi. So bila kita dapat nilainya negatif, ekspor tolak import dapat negatif, bermaksud dia mengalami defisit untuk secara keseluruhan jumlah tadi. So kita boleh tulis ayat idea secara keseluruhannya, aliran dagangan Malaysia dengan negara terpilih mengalami defisit pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010. Buktinya, dalam huraian data kamu kena nyatakan nilai ekspor dan berapakah nilai ekspor dengan berapakah nilai import dalam unit USD bilion tersebut. Kemudian kamu kena nyatakan bila kamu kira tolak ekspor tolak import tu aliran dagangannya dapat negatif, kamu kena nyatakan istilah negatif tersebut ialah defisit.
Okay? So ayatnya macam ni. Buktinya, ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 ialah USD 5002.6 bilion, manakala import Malaysia pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 ialah USD 5069.8 bilion. Kemudian nyatakan aliran dagangan tu tersebut defisit sebanyak berapa. Aliran dagangan Malaysia dengan negara terpilih mengalami defisit iaitu USD 67.2 bilion. So kamu hanya menyatakan nilai import dan ekspor. Jika kamu hanya nyatakan nilai import dan ekspor tapi tak menyatakan nilai defisit, maksudnya kosong markah. So untuk dapat 2 markah, pastikan kamu kena nyatakan nilai ekspor, import dan nilai defisit tersebut. Okay? Dan wajib ada USD tersebut, tak boleh tertinggal pun. Okay? Dan kena gunakan kata hubung dari untuk menyatakan ekspor, dan kata hubung untuk import kena nyatakan ke, kata hubung ke import. Okay? Contohnya ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 ialah berapa bilion, import ialah berapa bilion. Okay? Dan defisit tersebut pun kena nyatakan. Jadi kamu tak boleh gunakan kalau kamu gunakan kata hubung dari untuk menyatakan ekspor dan kata hubung ke untuk menyatakan import, idea ni akan ditolak lah. Kamu kena nyatakan ekspor tu berapa dengan import tu berapa, dengan defisit tu berapa. Kemudian kita lihat pula untuk setiap negara ni. Kalau kita perhatikan untuk setiap negara tadi ni, okay, bila kita tengok Amerika Syarikat, bila kita tengok ekspor kita tolak dengan import, kita akan dapati ekspornya adalah kurang berbanding dengan import. Bermaksud bila kita akan tolak, kita akan dapat nilai yang negatif. Okay, kawasan Euro pun, kawasan Euro kalau kita tolak 2205.0.6 tolak 2204.3, kita akan dapat nilai positif ke negatif? Ini lebih besar kan, so maksudnya kita akan dapat positif. Untuk Jepun, bila kita tolak 491.8 tolak 444.2, 444.2, kita akan dapat nilai apa? Nilai yang positif juga, maksudnya mengalami lebihan dagangan. Okay, China kalau kita tolak ekspor tolak import 990 tolak 885.8, kita akan dapat nilai positif, maksudnya mengalami lebihan dagangan. Singapura kalau kamu tolak ekspor tolak import 226 tolak 202.5, kita akan dapat nilai positif, maksudnya dia mengalami lebihan dagangan. Jadi hanya negatif negara yang mengalami defisit iaitu negatif ialah Amerika Syarikat sahaja. Yang lain tu semuanya bila dapat positif, kamu akan dapati aliran dagangannya ialah mengalami lebihan dagangan. So macam mana kita buat ayat dia? Untuk aliran dagangan yang defisit ialah negara Amerika Syarikat saja tadi. Okay, kalau kita lihat tadi Amerika Syarikat sahaja yang mengalami defisit. Amerika Syarikat saja yang negatif mengalami defisit. So macam mana kita buat ayat dia? Kita buat ayat dia macam ni. Aliran dagangan Malaysia yang mengalami defisit pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 adalah dengan Amerika Syarikat. Okay, buktinya ekspor Malaysia ke negara Amerika Syarikat pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 ialah USD 1044.2 bilion, manakala import Malaysia dari Amerika Syarikat pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 ialah USD 133.0 bilion. Okay. Aliran, kemudian kita nyatakan data tersirat aliran dagangan Malaysia dengan negara Amerika Syarikat mengalami defisit iaitu USD 288.8 bilion. So seperti mana yang uraian Cikgu beritahu tadi, kamu kena nyatakan 3 perkara iaitu ekspor ke berapa USD dia, dan import dari berapa USD dia, dan defisitnya berapa. So mesti ada 3 tu, barulah layak dapat 2 markah untuk markah huraian. Dan mesti wajib ada unit USD bilion tersebut. Jika guna kata hubung dari untuk ekspor dan kata hubung import untuk
ke untuk import, dia akan idea tu akan ditolak lah. Sepatutnya kalau ekspor dia mesti ke, bukan dari. Kalau import mesti dari, bukan ke. Jangan terbalik ya. Kalau kamu guna penggunaan kata hubung yang salah, dia akan menyebabkan idea itu akan ditolak. Seterusnya, kita nyatakan yang mengalami lebihan dagangan. Senaraikan negara yang mengalami lebihan dagangan tersebut. Okay, aliran dagangan Malaysia yang mengalami lebihan dagangan adalah pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010. Pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 adalah dengan negara kawasan Euro, Jepun, China dan Singapura. Kemudian ambil satu contoh saja negara untuk dihuraikan. Contohnya, sebagai contoh, ekspor Malaysia ke negara kawasan Euro pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 ialah USD 2250.6 bilion, manakala import Malaysia dari negara kawasan Euro ialah USD 2204.3 bilion. Kemudian kita nyatakan berapakah lebihan dagangan yang kita tolak tadi. Kita akan dapat lebihan dagangan itu berapa. Ekspor tolak import tadi kita akan kira dapat lebihan dagangan. So aliran dagangan Malaysia dengan negara kawasan Euro mengalami lebihan dagangan sebanyak USD 46.3 bilion. Dan pastikan huraian data dan huraian analisis mestilah negara yang sama. Bermaksud ekspor tolak import untuk negara kawasan Euro mestilah yang sama, bukan negara lain lah. Dan jika pelajar hanya menyatakan nilai import dan ekspor saja, tak menyatakan lebihan dagangan tu berapa, akan dapat kosong markah. So seperti yang Cikgu beritahu tadi, kena nyatakan ekspor tu berapa, import tu berapa dan berapakah lebihan dagangan tersebut. Okay, untuk bahagian idea kawasan Euro, Jepun, China dan Singapura mestilah dinyatakan, tak boleh tertinggal pun satu negara. Kalau tertinggal satu negara, bermaksud isi kamu akan jadi kosong, huraian pun akan jadi kosong secara automatik. Okay, jika dinyatakan negara yang tidak terlibat, contohnya kita nyatakan Amerika Syarikat turut sekali, ada terlebih negara kat situ, sepatutnya Amerika Syarikat tadi ialah yang mengalami defisit, tapi kamu nyatakan di situ juga dalam idea tersebut akan ditolak, bermaksud isi kosong, huraian pun akan jadi kosong. Jadi wajib ada unit USD. Kalau tertinggal, dia akan menjejaskan keseluruhan markah dan boleh menjejaskan keseluruhan markah lah. Okay, untuk AP di sini, 2 AP lagi tu. Langkah untuk meningkatkan ekspor yang pertama ialah dengan meningkatkan kualiti barangan Malaysia. Yang kedua, mempelbagaikan hasil keluaran Malaysia. Contohnya kita memperbanyakkan barang. Yang ketiga, memastikan harga barangan Malaysia yang kompetitif ataupun boleh berdaya saing. Yang ketujuh, mengadakan PC perdagangan Malaysia ke luar negara. Dengan huraiannya kita boleh nyatakan dengan mencari rakan dagang yang lain. So, kamu boleh pilih yang ke-8 juga, meningkatkan kemudahan prasarana fizikal dan perkhidmatan. So, daripada 5 idea langkah di sini, pilihlah hanya 2 idea untuk langkah yang kamu boleh huraikan dengan mantap. So, setakat itu saja perkongsian cikgu hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian ilmu cikgu hari ini. Cikgu mohon kamu like, subscribe dan komen channel pengajaran Cikgu Suzaimah. Juga cikgu mohon kamu like, follow dan komen TikTok cikgu, Cikgu Suzaimah Safi. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.